Sewaktu virus COVID-19 ini mula mencengkam Wuhan, ia dikatakan bakal merubah dunia. Kehidupan kita berubah sepenuhnya daripada kebiasaan. Beberapa buah negara dan benua telah pun diancam oleh virus tersebut dan kini ia menyerang benua kedua terbesar dunia, iaitu benua Afrika. Mari kita saksikan laporan yang telah kami sediakan dalam segmen Rentas Dunia. Kala dunia berkejaran bagi memvaksinasi penduduknya, Delta yang bermutasi 3 kali ganda dikesan menyusupi ke 80 negara dan menjadikannya varian paling mudah merebak sekaligus mencipta fasa baru dalam penularan global pandemik COVID-19. Dikesan kali pertama di Maharashtra di India pada akhir Oktober 2020, ia kini menyebabkan gelombang ketiga di Britain dan meletak Eropah, Amerika Utara dan Afrika dalam keadaan berwaspada. Ia dikesan lebih berkeupayaan menentang vaksin, terutama mereka yang baru menerima 1 dos suntikan. Kes di England dan Scotland menunjukkan pesakit yang dijangkiti Delta berdepan 2 kali ganda kemungkinan dimasukkan ke hospital berbanding mereka yang dijangkiti Alpha. Delta juga diramal mendominasi kes jangkitan COVID-19 di Amerika Syarikat yang dicatat sebagai punca 20.6% kes barunya. Ia dilihat sebagai ancaman terbesar negara itu dalam usaha memerangi COVID-19 terutama dalam kalangan komuniti Amerika Afrika dan Hispanik yang mencatat kadar vaksinasi rendah. Republik Demokratik Kongo yang kehilangan 32 ahli parlimennya akibat COVID-19 baru ini mengumumkan Delta menyebabkan kesesakan di Hospital Kinshasa, ibu negaranya. Delta juga mula dikesan antaranya di Uganda, Afrika Selatan dan Ghana. Akses terhad kepada vaksin di Afrika yang kurang 5% penduduknya divaksin dikuatiri menyebabkan benua itu paling teruk terjejas akibat Delta. Bekalan vaksin dan oksigen yang terhad telah menyebabkan 18 buah negara di bawah benua Afrika menghadapi cengkaman daripada virus kecil ini. Virus berbahaya ini telah pun menyelinap ke seluruh pelosok dunia dan menyerang manusia-manusia yang tidak berdosa. Kita masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Walaupun peraturannya lebih ketat terutamanya dalam sektor ekonomi, tetapi aktiviti masih lagi terkawal terutamanya dalam sektor jual dan beli. Kita saksikan rangkuman yang telah disediakan oleh wartawan di beberapa pasar raya dan kedai runcit serta kisah Mat Haize Muhammad Zain, seorang OKU yang telah menjalani kehidupan di kala musim COVID-19 ini. Bukan kali pertama berdepan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP Fasa 1 PKP 3.0 yang dilanjutkan sehingga 28 Jun 2021 memperlihatkan masyarakat lebih matang menguruskan pembelian barangan keperluan seraya mengelak berlaku pembelian panik. Jaminan kerajaan bekalan barangan yang mencukupi di pasaran selain pemantauan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna juga mewujudkan suasana tenang. Ikuti tinjauan kru Bantras COVID-19 di beberapa pasaraya bagi mendapatkan reaksi pembeli. Saya tak ada panik apa-apa. Setengah tu orang dia panik kan, beli barang banyak-banyak kan. Saya tahu dah benda ni, kecuali barang tu tak ada. Sekarang ni barang ada. Apa yang kita nak beli barang banyak-banyak kan? Apa yang kita nak risaukan? Barang-barang semua cukup. Rondaan di kawasan perumahan antara tugasan yang digalas Pasukan Pemantauan Pematuhan Prosedur Operasi Standard atau SOP seawal sambutan Hari Raya lalu bagi memastikan tahap pematuhan dalam kalangan masyarakat. Kami menyertai pasukan yang diketuai Inspektor Muhammad Zulkarnain Ilyas mengunjungi kediaman MD Haidir MD Zain, 49 tahun, di Kampung Kongo, Bandar Tun Razak yang tinggal bersama kedua-dua orang tuanya. So apabila sampai di lokasi-lokasi tersebut, saya dapatilah tuan-tuan rumah ni mengikut SOP yang telah ditetapkan. Dalam pertemuan bual yang dibuat juga, mereka ni pun mengatakan tidak ada pun kunjungan-kunjungan daripada orang walaupun jiran. So dari situ saya amat berpuas hatilah. Semua kes positif COVID-19 akan melalui proses geocoding. Data-data kes COVID-19 yang telah dikoordinat akan kita muat naik ke sistem GIS di Malaysian High Data Warehouse yang mana kita akan lakukan analisis spatial dan seterusnya kita muat naik ke operational dashboard membantu pemegang-pemegang taruh
untuk melakukan keputusan untuk mengawal wabak COVID-19. Dan juga kita gunakan untuk mengenal pasti distribution ataupun taburan kes-kes, sama ada kes-kes itu merupakan kes-kes sporadik ataupun kes-kes kluster. Okay, sekarang kita akan lihat peta taburan kes sporadik dan kluster yang berlaku di Lembah Kelang pada hujung bulan Mac dan awal bulan April. Di belakang saya kita boleh lihat taburan kes-kes sporadik. Pada ketika ini kita dapati kes-kes sporadik, densiti kes-kes sporadik itu masih lagi rendah walaupun sudah nampak tumpuan kes-kes sporadik berlaku di daerah Gombak dan juga berlaku di daerah Petaling. Kita bandingkan pula dengan distribusi kes yang berlaku di Lembah Kelang pada masa 14 hari kebelakangan. Okay, kita boleh lihat di map tersebut berlakunya peningkatan kes-kes sporadik melebihi daripada kes-kes kluster dalam masa 14 hari kebelakangan. Kita dapat lihat juga betapa berlakunya peningkatan densiti kes ataupun peningkatan kes, kepadatan kes di daerah-daerah seperti Gombak, di sekitar Kuala Lumpur, daerah Petaling dan juga di daerah Kelang. Apabila kita dapat lihat bahawa kes-kes sporadik melebihi daripada kes-kes kluster, ini bermakna bahawa jangkitan COVID-19 itu sudah berada di dalam komuniti kita sendiri. Justru itu, patuhilah saranan yang diutarakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kita dapat duduk di rumah dan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 itu sendiri. Kelekaan sebahagian masyarakat terhadap bahaya jangkitan COVID-19 sehingga mula ambil mudah terhadap pentingnya pematuhan SOP hanya akan menjejaskan usaha memerangi musuh tidak kelihatan ini. Apa tidak cukupkah dengan peningkatan kes jangkitan harian sebagai bukti? Atau anda memang sedia mengorbankan nyawa orang yang disayangi? Bilangan pesakit melebihi kapasiti katil-katil yang terdapat di Jabatan Kecemasan. Tiga kawasan di Kampung Sungai Penchala di tengah Kuala Lumpur adalah antara 7 lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD bermula 10 Jun 2021 berikutan peningkatan ketara kes COVID-19. Ini susulan 114 kes positif yang dikesan hasil persampelan percuma kepada penduduk di Sungai Penchala oleh Pejabat Kesihatan Daerah Kepong dan Putrajaya. 2 hari sebelum itu yang menyaksikan PKPD dilaksanakan sehingga 23 Jun 2021. Bersama Komander Anwar Haji Muhammad meninjau kekuatan anggota yang diperlukan bagi melancarkan operasi sepanjang PKPD di kawasan terbabit, termasuk pemantauan kes membabitkan COVID-19. Pencala 11, 12 dan 12A telah pun disiharkan sebagai PKPD oleh Menteri Kanan bermula pada 10 hari bulan Jun dan akan berakhir pada 23 Jun insya-Allah. Jumlah keanggotaan saya pada satu shift ada ramai lebih kurang 60 orang. Jadi kita kesemua keseluruhan adalah 180 bertugas pada setiap 3 shift ini melibatkan polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera, Bomber, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Penerangan, Rela dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pihak KKM Kementerian Kesihatan Malaysia berpandangan bahawa wabak di kawasan ini akan merebak lebih teruk jika tidak diadakan PKPD. Kawasan ini kebanyakan di majoriti dah 80% adalah orang Malaysia dan 20% orang Indonesia. Ada 2 kematian, satu warga negara Indonesia perempuan dan satu warga negara Malaysia. Takat ini ada 26 orang yang telah didapati positif dan 275 negatif . Dan ada lagi 301 yang telah di swab test dan menunggu laporan. Kepada penduduk kita berucap terima kasih kerana mereka telah memberi kerjasama yang sangat padu dan kita minta dia orang kalau tak ada apa-apa sebab minta duduk di rumah sehinggalah tamat PKPD ini. Peringatan kepada semua individu supaya mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Pergerakan terhad sepanjang PKPD, kegusaran penduduk tentunya bekalan keperluan harian. Tidak sesekali dibiarkan keprihatinan kerajaan menyediakan bantuan nyata melegakan penduduk. Kalau makanan untuk yang terlibat 11-12A ini memang JKM yang kasih
dan frontliner di sini kami yang kasih. Setakat ni yang apa saya tahu semua dorang ni termasuk pampers bayi, makanan towel wanita semua kita dah supply pada dorang. Senang kita pantau pun tengok di sini daripada askar polis semua pun dah taruh kawat, memang dorang tak boleh keluar lah. PKPD di Kampung Sungai Penchala ditamatkan mengikut jadual, namun kawat duri dipasang pula di 3 lokaliti di Sabah dan Kelantan sehingga 8 Julai 2021. Ayo putuskan rantaian COVID-19. Bantras sampai tumpas, kita pasti menang. Bersama saya Zazin dalam Bantras COVID-19. Sejak Mei yang lalu sehingga ke saat ini, banyak kawasan yang berisiko tinggi telah pun diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat ataupun PKPD. Tidak terkecuali Sungai Penchala yang terletak di antara bandar-bandar besar. Kenaikan kes positif saban hari telah menyebabkan beberapa buah hospital-hospital besar, terutamanya Hospital Sungai Buloh, MIPS dan CAC tidak putus-putus menerima kunjungan ambulan yang membawa pesakit yang kritikal. Barisan Hadapan tidak henti-henti menggalas tanggungjawab demi kasih mereka terhadap rakyat. Kita saksikan laporan yang telah kami sediakan. Bunyi sayup siren ambulans sejak hampir 2 tahun ini membuatkan banyak hati berasa gusar. Siapa pula yang menjadi mangsa COVID-19? Pilu hati memikirkan mereka yang mungkin kehilangan orang tersayang. Peningkatan kes baru berbanding kes sembuh yang membawa kepada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP 3.0 turut memberi indikasi mengenai bebanan ditanggung para petugas Barisan Hadapan. Pesakit yang memerlukan bantuan oksigen bertambah, manakala wad unit rawatan rapi makin sesak. Lalu bagaimana para pegawai medikal berdepan situasi membimbangkan ini? Ketua Jabatan Kecemasan Hospital Sungai Buloh, Dr. Siti Suhaila Hamzah berkongsi cabaran dihadapi petugas. Berkenaan dengan kemasukan pesakit ke Jabatan Kecemasan Hospital Sungai Buloh, kebiasaannya kami menerima pesakit-pesakit daripada MAIPS dan juga kami menerima rujukan pesakit daripada COVID Assessment Center yang dijalankan di luar Dewan-Dewan Komuniti dan sebagainya. Yang ketiga, kami menerima pesakit-pesakit yang walk-in, iaitu mereka datang sendiri apabila keadaan mereka menjadi semakin teruklah. Waktu kemuncak adalah di antara pukul 6 hingga ke pukul 10 malam. Hampir kesemuanya mereka menggunakan oksigen. Jadi bila mereka nak menghantar pesakit tersebut, mereka menggunakan sama ada van ataupun bas dengan tong oksigen. Tidak tertanggung rasanya kepayahan yang dihadapi mereka yang saban hari bergelut menyelamatkan pesakit. Apabila ada yang mengambil mudah ancaman COVID-19 ini sehingga berlaku lambakan kes, mereka jugalah yang menanggung bebannya. Tapi bersediakah mereka berdepan situasi ini? Unit BMU ini bertanggungjawab untuk assignkan katil jika terdapat katil yang kosong di ward. Tapi waktu di mana keadaan sangat kritikal, kebanyakan pesakit ini kalau tidak ada katil di sini, mereka akan ditempatkan di Jabatan Kecemasan. Jika tidak stabil, mereka akan dihantar ke zon merah untuk memastikan pesakit-pesakit ini stabil. Tidak dinafikan, contohnya bilangan katil di Jabatan Kecemasan adalah amat penting. Tetapi ada ketikanya di mana bilangan pesakit melebihi kapasiti katil-katil yang terdapat di Jabatan Kecemasan. Pihak hospital telah pun mengenal pasti kawasan-kawasan yang boleh dibuka. Jadi yang penting, selain daripada katil, adalah bilangan oksigen port. Oksigen port yang boleh dipakai untuk pesakit ada 70. Ada yang terpaksa duduk di Jabatan Kecemasan untuk mendapatkan katil. Ada yang bernasib baik, mereka boleh terus masuk ke ward disebabkan oleh katil telah tersedia sebelum mereka sampai. Pertambahan kes dan keseriusan keadaan pesakit memerlukan tindakan pantas dalam berdepan situasi. Sebarang kekurangan dan kepincangan di Jabatan Kecemasan jadi keutamaan untuk ditangani segera. Kita kena sentiasa revise keperluan untuk pertambahan kaki tangan. Biasanya kita adakan mesyuarat sit rep untuk kita analisis balik keperluan kita dari segi human resource, dari segi peralatan dan juga dari segi logistik dan tempat. Tentunya kami memerlukan sokongan yang padu bukan hanya daripada peringkat hospital, peringkat kementerian tapi juga daripada rakyat sekalian. Mainkanlah peranan anda dan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk membantu kami untuk memutuskan rangkaian COVID. Kerana tentunya kami tidak boleh melakukan ini tanpa sokongan daripada semualah. Saya cakap tak apa, saya akan dahulukan orang kampung semua, dahului orang kampung. Kita tengok macam mana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang biasa. Kita dengar kadang-kadang orang kata, Ustaz, ini adalah rawatan alternatif dan sebagainya kan. Adanya bunga cengkeh lah, madu lah. Itu saya tidak nafikan tuan-tuan puan. Yang paling penting apapun, kita nak bercerita tentang kesihatan, nak ceritakan tentang keselamatan diri kita. Pastikan apa saja yang kita ambil ini tuan-tuan yang masuk dalam diri kita ini mestilah melihat kepada kajian saintifik. Itu sebab tuan-tuan puan Allah Ta'ala kata fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, maka kamu bertanyalah kepada mereka yang ahlinya. Maksudnya apa tuan-tuan? Tak tahu, tanyalah kepada pakar. Kita ni bukan pakar tuan-tuan, kita duduk rumah, kita kerja biasa je. Tetapi kadang-kadang kita hanya tengok di Instagram, tengok di Facebook, tengok di WhatsApp. Bila orang cerita tentang kandungan lah, tentang khasiat dan sebagainya, maka kita terus percaya. Bila adanya plan imunisasi ini, itu sebab tuan-tuan puan kita kena sentiasa bermohon kepada Allah SWT. Kita kena sentiasa berusaha dan berikhtiar. Ini yang paling penting tuan-tuan puan. Kita kena serahkan kepada yang pakar. Kerana apa? Nak membuktikan satu perkara itu tuan-tuan, ubat ke vaksin ke apa ke bagai, mereka perlu mempunyai kajian saintifik daripada pakar-pakar perubatan, pakar-pakar yang buat ubat, farmasi dan sebagainya. Ia tidak semudah yang macam kita tengok tuan-tuan. Buat kajian seorang dua orang tu jadi no. Sedangkan kita lihat negara-negara maju banyak telah mengambil vaksin ini dan alhamdulillah dengan izin Allah mereka berjaya. Sebab tuan-tuan puan, bersamalah kita mengambil vaksin. Yang belum daftar cepat-cepat, dan kepada yang dapat tu terus pergi, jangan tolak. Dan inilah peranan kita sebagai rakyat Malaysia untuk bersama kita lindungi diri kita, lindungi semua dengan mengambil vaksin, insya-Allah. Sudahkah anda mendaftar untuk divaksin? Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Ayo, vaksin diri, lindungi semua. Terima kasih kerana masih bersama kami lagi dalam Bantras COVID-19. Di dalam zaman yang serba moden ini, di era 2021 ini, masih ramai masyarakat yang lebih mempercayai herba daripada pengambilan vaksin. Pengambilan suntikan vaksin tidak mengira bangsa ataupun agama. Anda yang berusia 18 tahun ke atas diingatkan untuk mendaftar untuk menerima suntikan vaksin. Baru-baru ini seramai 60 masyarakat orang asli telah pun menerima suntikan vaksin di Hospital Orang Asli Gombak, Selangor. Hello. Ya, daripada Hospital Gombak ke? Ya. Nanti dalam sejam ke 2 jam nanti saya akan sampailah. Tok Batin Ahmad, 51 tahun dari suku kaum Semai, mempunyai tanggungjawab besar bagi meyakinkan anak-anak buahnya di kampung orang asal Serigala Hulu Bernam agar menerima suntikan vaksin. Sebagai ketua masyarakat, beliau berasa bertanggungjawab memastikan keselamatan penduduk dan memperbetulkan apa jua tanggapan salah berkaitan vaksin. Bertempat di Hospital Orang Asli Gombak, dia adalah antara 27 orang tok batin daripada seluruh Selangor yang tampil menjadi penerima pertama vaksin di kampungnya dalam usaha memerangi wabak COVID-19. Orang kampung kata dia nak tengoklah sebagai contoh bahawa ketua masyarakat ni boleh divaksinkan ataupun dia nak tengok keadaan dia macam mana. Sebab kita tak nak dengar cerita orang. Biar kita sendiri alami benda tu. Saya cakap tak apa. Saya akan dahulukan orang kampung semua, dahului orang kampung. Kita tengok macam mana. Tak ada apa. Macam biasa. Saya memang biasalah dengan jarum-jarum ni. Saya tiap-tiap tahun memang kena cucuk pun. Saya kena ambil darah apa semua. Nanti kena observe 15 minit lah dekat kaunter pemati ya. Okey, kaunter pemati ya. Kalau ada rasa nafas kita bagi tahu ya. Okey. Saya masa dicucuk saya tak ada fikir apalah. Saya terima. Saya terima suntikan ni untuk kebaikan diri saya. Jarumnya kecil. Kecil sangat jarum. Itu yang tak rasa. Yang ambil darah tu lagi lah. Proses dia cukup cepat. Kita daftar pun rasanya tak sampai 10 minit pun. Walaupun kita ada berapa kaunter, 4-5 kaunter. Cepat. Sehinggalah divaksinkan. Cuma kita nak tunggu masa selepas divaksin tu dalam tempoh 15 ke 30 minit tadi. Itu saja yang lambat. Bagi Tok Batin Daiman Perun daripada suku kaum asli Mahmeri, suntikan vaksin ini akan memberi semangat buat anak-anak buahnya untuk menerima vaksin sebagai pilihan terbaik melawan wabak berbahaya ini. Saya naik dah dapat vaksin yang pertama. Saya rasa berbangga dari saya lah. Memang steady. Ya. Tak rasa, saya tak ada rasa apa-apa pun. Saya nasihatkan suku kaum Mahmeri, 18 suku kaum.
Jangan masa takut, jangan segan-segan. Mari kita beramai-ramai, lindung diri, lindung kita semua. Apabila kita dapat ikon mereka di kalangan Tok Batin ini telah mengambil vaksin ini, saya percaya di kalangan anak-anak buah mereka ini akan penuh yakin untuk menerima vaksin ini. Kru Bantras ke Kampung Orang Asli Serigala melihat usaha Tok Batin Ahmad yang giat berkongsi pengalaman dengan anak-anak buahnya mengenai kepentingan vaksin. Bagi saya tidak was-waslah banyak didedahkan dengan orang luar. Saya berharap juga orang kampung pun mereka tidak was-waslah dengan apa yang telah kerajaan sediakan. Bila bersembang buat vaksin dia, jual lah perkara Tok Batin dah sembang dengan HIK kan. Jadi memang yakinlah. Dan kalau boleh, yang harap mai HIK sengoi semua. Kalau boleh vaksin ni HIHAM lah. Untuk perlindungan diri HIK, untuk perlindungan keluarga HIK dan juga kaum-kaum minoriti HIK. Penerimaan suntikan vaksin oleh Tok Batin memainkan peranan yang penting bagi meyakinkan masyarakat orang asli di Selangor untuk mendaftar sebagai penerima suntikan vaksin bagi membantu kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID-19 di perkampungan orang asli. Kepada anda yang masih belum mendaftar untuk menerima suntikan vaksin, lakukan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang prihatin. Jaga SOP dan ikutilah peraturan yang telah kami sediakan. Itu saja laporan kami pada minggu ini. Ingat, Bantras sampai tuntas, kita mesti menang. Tuan-tuan dan puan, antara doa yang boleh kita amalkan ketika mana dalam musim wabak ini, apa dia tuan-tuan dan puan? Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Apa maknanya tuan-tuan dan puan? Dengan nama Allah aku berserah bulat-bulat kepada Engkau ya Allah. Tidak ada daya dan kuasanya kehendak dan kekuasaan Engkau ya Allah. Ya Allah, dengan nama Engkau ya Allah, tidak ada mudarat di langit dan di bumi. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui.